الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحم الملائكة. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. سبحان الله العظيم وبحمده. 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 عظيم وبحمده. سبحان الله العظيم 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 وبحمده. الله. الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال مصنف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى, dan sesungguhnya jangan kau panjang akan melihat dua mata engkau kepada barang yang kami beri bersedap-sedap dengan dia akan segala kafir. Maksudnya perkara yang mengkufurkan nikmat Allah, yaitu dengan dengan melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Kafir kat sini kufur nikmat, maka gunakan mata ni tadi melihat akan barang yang diradai Allah, seumpama ibadat mata yang disebutkan oleh ulama, iaitu melihat akan dua orang tua dengan penuh kasih sayang, melihat Al-Quran, melihat Baitullahil Haram, dan melihat ulama dengan perasaan yang kasih. Akan beberapa bagi daripada perhiasan dunia dan keelokannya dunia, supaya kami beri fitnah dan kesusahan mereka itu pada akhirnya. Jadi bila kita ni tadi, dunia ni tadi memang jadi fitnah, kesengsaraan, tak ada kesudahan pada dunia ini, keelokan pada hakikatnya. Jadi sebab itu apabila dunia dibawa kepada dunia, dia akan jadi susah. Tetapi dunia yang dibawa kepada akhirat, dia menjadi kesenangan. Sebab itu zaman akhir, bila kita tengok, bila orang mula sibuk dengan keduniaan,
bersembang pun tentang dunia, apa pun semua dengan keduniaan, hidup dengan dunia, atakan sampai mimpi pun mimpi dunia, tak ada mimpi akhirat langsung. Jadi apabila perkara ni menjadi satu perkara yang adat pada lumrah kehidupan, kita jadikan satu tujuan, walhal dia bukan satu tujuan, dia sebagai alat untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula rezeki daripada Tuhan kau, iaitu yang terlebih baik dan terlebih berkekalan ia. Anugerah ini adalah satu perkara yang lebih baik. Bila kita mendapat ia sebagai satu anugerah, dia adalah rahmah. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang-orang yang disayangi oleh Allah, orang bertakwa, rezekinya satu anugerah. Kekasih Allah, rezekinya satu anugerah. Apabila mereka ini menjaga akan hak Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu segala haknya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertahan. Sebab tu di antara perkara yang menahan akan rezeki ini, salah satu disebut oleh ulama adalah dosa. Dosa ni jadi menahan rezeki kita yang baik. Sebab itu bila dosa mula kurang, kejahatan, kemaksiatan, kesalahan, pada ketika itu hidup kita jadi barakah. Hidup yang barakah ini dunia dan akhiratnya. Akhiratnya tidak tinggal, dunianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada artinya, ada olehmu, jadikanlah olehmu dalam dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharib, kata Nabi, seolah-olah engkau itu orang yang berdagang, yakni orang musafir, atau abir sabil, atau seperti orang yang lalu berjalan, mana orang musafir, ataupun orang yang berniaga, pindah dari satu tempat ke satu tempat. Jangan bermukim di dunia ni, jangan jadikan dunia ni tempat mukim. Maksudnya hati terpaut dengan keduniaan sehingga seolah-olah tak mati. Tungkul lumus kita cari dunia ni tadi, seolah-olah macam tak mati, macam tak tinggal. Jadi sebab itu perasaan ini, ataupun perasaan yang mula menyatakan aku ni seorang musafir, perasaan dijagakan oleh Allah, hati yang dijaga oleh Allah, sentiasa nampak aku ni musafir. Jadi apa patut seorang musafir itu buat? Macam kita daripada sini kita musafir ke satu tempat. Bila kita sewa satu homestay, kita selalu ingat homestay ni bukan aku punya, ada tuan dia punya. Begitulah keadaan dunia ni. Satu hari aku akan balik ke rumah aku balik. Lepas itu kita, asal kita ni tadi adalah daripada keturunan ahli syurga. Nabi Adam tu daripada syurga Allah, dan kita akan balik kepada syurga Allah. Tapi siapa yang dihalang untuk pulang ke kampung? Siapa yang dihalang untuk balik ke syurga? Bila dia tak memenuhi syaraid untuk balik ke syurga Allah, untuk balik ke syurga Allah, beriman, tidak syirik, amal saleh, bersifat baik, akhlak yang baik, kita bisa selalu sebut perkara yang sama. Sekadar kita yakin dan beriman, tapi kalau kita tak tahqiq, kita tak benar-benar beriman dengan Allah,
Ya, ketika itu kita tak boleh beramal syariat, sebab orang yang benar-benar tahqiq iman dia baru boleh dia beramal dengan syariat. Tapi kalau dia ragu, ya, lalu dia ragu untuk beramal dengan syariat Allah, ya, orang yang tak tahqiq imannya, tak benar imannya, tak benar akidahnya, ketika itu tak ada akhlak dia, akhlak dia tu hilang. Ya, maksud Abi kata akhlak yang hilang macam mana? Ya, macam yang Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia berkata yang baik ataupun diam. Jadi orang yang tahqiq saja yang boleh, ya, berkata perkataan yang baik-baik. Tapi kalau orang yang dia tak beriman, bukan kata tak beriman, tak sempurna, dia percaya Allah, percaya Allah, dia percaya, bukan dia kafir langsung, dia percaya ada iman, tapi dia tak yakin, dia tak tahqiq. Lalu perkataan dia tak boleh mengeluarkan perkataan yang baik. Perkataan yang tidak baik, lawan daripada perkataan yang baik adalah perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik termasuklah buka aib orang, mencela dan sebagainya. Lawan, jadi kita faham apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi macam itulah seterusnya. Maka punca segala perkara adalah pada akidah yang tahqiq. Bila akidahnya tahqiq, dia takut nak melawan Allah, lalu dia jaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ia berpunca daripada keyakinan yang benar. Bila keyakinan dia tak benar, mula dia ragu dengan banyak perkara. Dia ragu dengan itu, dia ragu dengan kehidupan, dia ragu dengan rezeki, dia ragu dengan ini dan sebagainya. Asalnya daripada keyakinan yang benar daripada Allah. Dia puncanya dekat situ, tak ada benda lain. Puncanya kita yakin atau tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila kita yakin dia yang menjadikan akhirat, yakin akan Allah yang sebagai sultan segala salatin. Contohnya, di padang mahsyar ada ini kata beriman dengan yaumul akhirah, dengan hari akhirat. Dia tahu mana dosa, mana pahala, mana kebaikan, mana kejahatan, mana yang batil, mana yang hak pada ketika itu. Walaupun macam mana jalan kita sekalipun, aku buat ni, benda ni batil ni, salah ni, maka berusaha untuk kita membenarkan akan perbuatan kita, membenarkan akan anggota kita tatkala itu, tak kira siapa kita sekalipun. Siapa kita sekalipun, orang alim, orang jahil, siapa pun, orang muda, orang tua, seorang suami, seorang isteri, seorang anak, siapa sekalipun, apa yang aku buat ni tadi, Allah dan Rasul suka atau tidak, Allah dan Rasul membenarkan ia atau tidak. Sebenarnya itu je. Bila segala perkara kita jaga keyakinan yang tahqiq dan siddiq pada ketika itu, zahir kita Allah jaga. Bila kita dah tak mensyirikkan Allah, Allah jaga semua perkara. Itu bila tanya pasal sihat, sama juga. Sihat kita. Itu bila orang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika dia berusia umur tua, dia melompat-lompat, dia tanya, sihat kamu wahai Syekh kata. Apa kata Imam Syafi'i? Suatu muda aku tidak berbuat maksiat. Macam kita akui kenapa kita sakit, kenapa kita tak sihat, dan kita renung kehidupan kita. Jangan kita menyalahkan, menunding itu, ini dan sebagainya. Kita lihat diri kita, siapakah aku sebenarnya? Sebab yang mengenali kita adalah kita. Yang tahu diri kita, kita. Selain daripada Allah, kawan kita tak tahu. Allah Maha mengetahui.
Jadi apa yang kita dapat ni, ya, maka kita menjadikan melihat atas dasar kasih sayang Allah. Sebab orang mukmin ini Allah berikan kepada mereka ujian demi ujian, sebagai kifarah supaya di akhirat ini tidak ada satu pun, kalau boleh, tak ada kena kifarah di akhirat. Sayangnya Allah kat kita, Allah nak bagi kita dalam dunia. Sebab itu, apabila orang yang menerima ujian Allah ini tanda kasih, jangan lihat ujian itu, tengok kita ni macam mana. Jangan tengok ujian itu, tengok aku ni macam mana, apa maksiat yang aku buat dahulu ni, kemudian apa kesalahan yang aku buat. Kemudian kita ni selalu melihat apa? Aku asyik susah aja, aku asyik kena aja, aku asyik terima ujian aja. Tengok diri. Sebab itu apabila tak melihat akan diri ni tadi, ketika itu kita menyalahkan Allah. Allah sayang kita. Berapa tahun? Berapa tahun kita buat salah dengan Allah? Allah sayang kita, lalu Allah kifarahkan segala kesalahan kita dalam dunia dengan didatangkan ujian ni tadi. Jangan tengok kebaikan dulu. Jangan tengok kebaikan dulu. Sebab kebaikan yang kita buat ini, banyak jalan penghapusan kebaikan. Memang kita buat baik, kita solat, kita ini, tetapi tengok amalan yang menghapuskan kebaikan kita. Seumpama riba, mengumpat ni tadi, cerita aib orang di belakang orang, yang orang tu tidak hadir, tidak ada, habis semua amalan. Dan ni jadi satu dosa, dan dosanya kita ambil. Jadi dosa kita makin bertambah. Hasad, dengki, suuzon, yang membakar amalan-amalan ini. Sebab itu bila kita selalu melihat, sebab itu Ibn Atta'illah, dia tak benarkan kita melihat pada amalan ni kenapa, apa sebab, apa sebab. Jangan melihat pada amalan yang baik ni tadi, apa sebab, supaya kita ni tadi tak lupa akan apa kesilapan dan kesalahan kita. Dan apabila kita menerima ujian Allah pada ketika itu, kita suka menyalahkan Allah. Ini tabiat. Sebab itu apabila iman yang tahqiq, iman yang benar, iman yang sidik, iman yang tak kosong, ketika itu dia melihat akan kasih Allah. Kasih Allah. Itu yang hebatnya. Sebab itu perkara seawal yang ditanya di alam roh adalah aqidah. Seawal perkara yang ditanya di alam barzah adalah aqidah. Seawal perkataan yang didengar oleh seorang mukmin sewaktu lahir adalah aqidah. Mana dia? Azan ini penyataan aqidah. Awalnya, seawal perkara di alam roh, aqidah. Ni Allah sebut dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku Tuhan kamu? Kita semua jawab, bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Seawal kita lahir di dunia, disunatkan kita mendengar akan penyataan aqidah, iaitu dengan azan ataupun iqamah. Seawal kita balik ke alam barzah, awal-awal masuk saja pintu akhirat. Baik itu apa kata Nabi SAW, mati itu akhir dunia, awal akhirat. Seawal-awal masuk ke gerbang akhirat itu, perkara yang ditanya adalah aqidah. Man rabbuka. Sebab itu ini asalnya. Sebab itu dia panggil ilmu usul. Asalnya, kenapa tak boleh beramal dengan syariat? Sebab akidah kita yang tidak benar. Kenapa macam ni tak boleh jadi orang baik? Sebab akidah kita tak benar.
Kalau akidah kita benar, ketika itu perasaan ini didatangkan oleh Allah. Anugerah-anugerah ini didatangkan oleh Allah. Takut, harap, kasih. Sebab akidah kita telah benar. Akidah kita telah tahqiq. Tapi ketika mana kita ragu, ada tempat-tempat kosong di dalam akidah itu, mula kita kita mula ketika itu baik. Kemudian dan ada pun habis bab tu, masuk bab lain. Dan ada pun bukan, yakni jalan engkau ambil daripada dunia melainkan kadar yang mencukupi bekal berjalan jauh. Maknanya kita hidup dalam dunia ni tadi sekadar kita ambil dunia sekadar bekal untuk kita nak balik ke akhirat. Kadang-kadang kita dapat bekal yang banyak, maka jadikan bekal ni tadi adalah sebagai satu alat untuk kita balik kepada Allah. Itu yang Nabi sebut pada kamu dulu tentang ibarah orang yang tak menyadari akan dirinya dan tujuan hidupnya, hala tuju dirinya. Orang yang mencari dunia sehingga lupa akan balik kepada Allah, seumpama orang yang membeli barang di satu tempat, tinggal, beli lagi tinggal, beli lagi tinggal. Jadi buat apa ditinggalkan? Jadi kalau nak jadi manfaat, jangan kita tinggal. Kita dapat barang, lalu kita jadikan kepada akhirat. Kita tak boleh bawa barang sebab kita nak dapat barang lagi. Ketika itu kita jadikan dunia ini sebagai satu silah berhubung kait kepada akhirat. Sebab kita ni mempunyai hubungan dengan akhirat. Kenapa Abi cakap kita mempunyai hubungan dengan akhirat? Sebab semua orang akan mati. Maka mati ni adalah hubung dengan akhirat. Itu yang Abi selalu sebut perkara yang sama. Benda yang sama. Abi pusing benda yang sama. Supaya kita lebih nampak, kita lebih yakin, kita lebih tasdik. Baik. Kemudian dan adapun as-sabru, maka itu ibarat daripada menanggung hati dan segala anggota akan bala dan kesusahan yang datang daripada Allah. Ini sabar. Itu kata ulama, sabar itu terbahagi 3. Yang pertama, sabar atas melakukan kebaikan. Nak buat baik, kena sabar. Sebab itu kenapa saya tak istiqamah? Sebab tak nak sabar. Nak sabar macam mana? Sabar dengan kesusahan berbuat baik. Sebab nak baik ini nak baik ini susah. Maka kesusahan untuk mendapat kebaikan ini perlu ada kesabaran dan sabar dalam berbuat kemaksiatan. Kenapa nak kena sabar dalam menempuh kemaksiatan? Sebab nak mendapat kemaksiatan dan kejahatan ini senang. Jadi sabar dalam menahan kesusahan, kemaksiatan. Kita nak buat baik susah. Jadi orang yang boleh sabar dengan kesusahan itu, selalu kita fikir, kenapa kita tak boleh sabar dengan perkara kebaikan, walhal kita boleh sabar dengan perkara keduniaan. Nabi kata, orang boleh cari keduniaan sampai berjam-jam, sampai berkilo-kilo berjalan, sampai ratus kilo,
Tak cukup dalam negeri, luar negara, luar negeri, luar negara. Jadi kenapa kita tak boleh berbuat kebaikan dengan kita sabar sedemikian susah payah? Ya tak? Ini yang dikatakan apabila tak salah, habis selalu tekan benda sama. Tak salah cari dunia, tak salah cari harta. Semalam pun Nabi cakap benda yang sama. Tak salah, sebab dia perintah Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi pesanan Allah pada kita, wazkurullaha katsira. Kau jangan lupa aku. Di samping kau mengambil akan nikmat yang ada dalam dunia, jangan lupa akan hak-hak Allah. Jangan lupa akan segala hukumnya. Mana hak Allah Taala? Yang habis selalu ingatkan benda yang sama. Sebab kita nak kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik disebut oleh Nabi adalah kehidupan yang barakah. Hidup yang barakah ni macam mana? Masalah jadi kurang. Bukan tak ada masalah, tapi masalah itu dia tidak menjadi satu masalah. Macam mana nak cakap ni? Nabi ada masalah tak? Ada. Nabi pun manusia. Nabi pun ada masalah. Nabi pun sakit. Tetapi masalah dan sakit pada Nabi itu tidak mencederakan akan kenabiannya. Sebab Nabi manusia. Kekasih-kekasih Allah. Nabi pun patah gigi tak dalam perang. Kita patah tak tergigit tulang. Gigi dah keput, gigit tulang patah. Itu bezanya, kekasih dengan bukan kekasih. Dan kita sedarlah diri kita, dan kita kena fahamlah diri kita, di mana kedudukan aku. Sebab itu tanya, kadang-kadang habis sendiri bila kita jatuh pada perkara yang tidak baik, dan kita tanya, sebenarnya aku ni siapa ya pada sisi Allah? Aku ni siapa pada sisi Allah? Sebab golongan manusia ni terlalu banyak. Ada mukmin, ada mukmin yang asi. Kita ni siapa pada sisi Allah? Mukmin yang hakiki, mukmin yang asi, ataupun munafikun, ataupun kafirun. Jadi jangan kita rasa, jangan rasa kita, tetapi apa yang pada pandangan Allah. Datang pula, memang aku tak tahu. Memang aku tak tahu. Tak ada siapa manusia tahu siapa dia pada sisi Allah. Tengok tengok zahir itu. Sebab itu kata Nabi SAW, az-zahiru yadullu ala batin. Yang zahir itu menunjukkan akan yang batin. Syariat kita ukur pandu, kayu ukurnya pada zahir kita. Kayu ukurnya pada zahir kita. Pada Allah kita tak tahu, tetapi kita boleh mengukur akan kayu ukur ni tadi yang telah disiapkan oleh Allah. Dah siap, ini kayu ukur dia. Tengok kayu ukur. Bagaimana keyakinan aku ni tadi, tahqiq aku, iman aku ini pada Allah. Lihat pada perjalanan muamalah kita, perjalanan kehidupan kita. Tengok perjalanan kehidupan ni tadi. Kita berharap, janji Allah macam, janji Nabi macam tu. Macam mana hidupnya, begitu keadaan mati. Tapi kena ingat, ada orang yang hidupnya baik tapi matinya tidak baik. Siapa? Abdullah bin Ubay.
Abdullah bin Ubay hidupnya baik, sama-sama dengan Nabi, tetapi zahirnya cukup baik. Zahir baik, semayang jamaah dengan Nabi, sama-sama dengan Nabi, tapi hatinya membenci akan Nabi dan membenci akan Abdullah bin Ubay percaya akan Allah, tetapi ia membenci Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya ikut, tapi ikut dalam keadaan yang benci. Dia ikut tapi benci. Akhirnya dia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur. Baik, Abi bawa balik cerita Ibnu Muljam tadi. Ibnu Muljam seorang qari, sehingga dihantar ke satu negeri untuk mengajar Quran. Akhirnya dia yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan menjadi puak Khawarij. Sebab itu Abi sebut begini, kayu ukur syariatnya, kayu ukurnya adalah syariat, tetapi akidah, keyakinan yang hakiki, yakin yang benar menjadi kayu ukur Allah. Dan syariat dia macam tu. Baik, kalau macam tu, pada kita kayu ukurnya syariat, pada Allah kayu ukurnya akidah. Baik, orang yang akidahnya benar, tahqiq, yakin, ketika itulah dilihat kepada kesempurnaan syariatnya. Mana mungkin orang yang tak yakin dengan Allah, dia tak yakin dengan syariat Allah. Ini kayu ukur kita, tetapi kayu ukur pada sisi Allah kita tak tahu. Kalau melihat daripada Abdullah bin Ubay, syariatnya kemas, tetapi dia berselindung daripada kesempurnaan syariat ni tadi, nak menyelindung akan kekufurannya pada orang mukmin, dan dia tidak boleh mengelak daripada pandangan Allah. Di situ pula itu yang habis sebut, habis selalu tekankan benda yang sama. Kalau pada manusianya syariatnya tak kemas langsung, maknanya kayu ukurnya batinnya tak kemas, akidahnya tak kemas. Akidah kita tak kemas, makna kita tak yakin. Orang yang yakin dengan Allah, tentu dia yakin dengan azab Allah. Orang yang yakin dengan Allah, tentu dia yakin dengan kalam Allah. Orang yang yakin dengan Allah, tentu dia yakin dengan syariat Allah. Orang yang yakin dengan Allah, tentu dia yakin dengan pesuruh Allah. Orang yang yakin dengan Allah, tentu dia yakin dengan ketentuan Allah, qada dan qadar. Sebab qada qadar daripada Allah. Al-Quran kitab juga, kalam ini juga daripada Allah. Nabi juga daripada Allah. Malaikat ini juga daripada Allah. Nampak tak? Akhirat juga daripada Allah. Kalau dia tak tahqiq kat sini, macam mana nak menyempurnakan yang 5 kat bawah? Rukun iman 6. Pertama, beriman dengan Allah. Kalau tak tahqiq dengan Allah, macam mana nak tahqiq yang 5 kat bawah? Ketika dia ragu dengan yang empunya 5 yang di bawah ni. Ni Abi nak bagi faham. Beriman dengan Rasul siapa punya? Malaikat siapa punya? Akhirat siapa punya? Malaikat siapa punya? Qada qadar siapa yang punya? Jadi kalau dia tak tahqiq dengan yang di atas, yang pertama, macam mana nak tahqiq dengan yang di bawah? Yang di bawah yang 5 ni tadi. Itu yang Abi kata punca ni tadi. Punca. Kalau tak tahqiq dengan Allah, macam mana nak tahqiq dengan rezeki Allah? Kalau tak tahqiq dengan Allah, macam mana nak tahqiq dengan
pentadbiran mudah. Itu yang kita pegang kat situ. Baik. Dah langkau dah. Sini. Dan menanggung akan kesusahan. Yang ketiga, sabar dalam menerima bala Allah. Macam mana orang ni boleh sabar? Sebab dia nampak yang Nabi sebut tadi tu. Kasih. Kenapa Allah bagi kita bala? Sebab tengok zaman kita dulu. Allah sayang kita sebab Allah nak kifarahkan segala kesalahan. Bila selesai, habis kifarah kesalahan kita, besok di akhirat kita tak menerima kafarah lagi. Kafarah dalam dunia sekejap, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Kafarah di akhirat, khalidina fiha abada. Bersyukurlah dengan Allah, sebab Allah ingat kita, Allah sayang kita, Allah pandang kita. Dan menanggung akan kesusahan, meninggalkan akan segala ketegahan Allah Subhanahu wa taala, ketegahannya Allah, sabar, meninggalkan segala tegah Allah. Firman Allah, wasbir ma asabak, sabar olehmu atas barang yang telah mengenai ia akan dikau, dengan sebab mengerjakan akan barang yang disuruh dan menjauhkan akan barang yang ditegah akan dia. Apa perintah Allah? Sabar. Apa yang ditegah Allah? Sabar. Datang ujian, sabarlah. Sabar. Dia dan firman Allah, fasabbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka sabar olehmu seperti barang yang sabar oleh sekalian orang yang mempunyai tetap hati. Orang yang boleh sabar ni bila hati dia tetap, akidah dia tahqiq, yakin, nampak, musyahadah dia berkekalan. Dia nampak Allah nak uji aku, dan tiba-tiba je datang orang marah kita. Pasal ni tak basah-basah orang marah aku, kenapa? Ketika itu kita sabar. Ini datang ujian Allah, aku tak buat salah pun. Sama kan? Ketika itu kita melihat terus, Allah nak jadikan aku orang baik lah. Maknanya pemarah aku ni masih banyak lagi, masih tak hilang lagi. Allah nak jadi aku orang baik, supaya aku Allah sayang. Macam tu juga orang yang datang minta sedekah. Kenapa dia datang kat kita? Punya ramai tempat tu, dia datang kat kita, dia tak datang pada orang lain. Allah nak uji aku. Aku sayang tak dengan harta yang Allah anugerahkan kepada aku? Tak semestinya aku bagi semua apa yang ada dalam poket aku. Cuma Allah nak uji aku. Boleh tak aku bagi sebahagian daripada rezeki? Kan ini tanda orang yang beriman. Yang Allah sebutkan tanda orang beriman kan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kaitan ayat orang beriman ni banyak. Di ujung dia kaitannya dengan infak harta. Dalam surah Sejadah punya juga, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam ayat surah Al-Mu'minun macam tu juga. Innamal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang semayang khusyuk. Kerana orang yang menjaga farad, orang yang mengeluarkan zakat, dia tak boleh lari dia benda ni. Kata bisa lu kata.
habis selalu ingatkan benda yang sama. Sebab antara perkara paling utama yang merosakkan ni cuba antara perkara utama yang merosakkan akidah, salah satunya adalah hubud dunia. Antara perkara utama yang merosakkan akidah, hubudun hasad. Hasad ni sebab dunia. Maka kata ulama, hasad ini antara orang yang tidak mempercayai akan qada dan qadar Allah dalam bab rezeki. Jadi sebabnya hubud dunia. Sebab itu apabila benda ni mula kita kurangkan, kan, langsung mujahadah hubud dunia ini adalah dengan jalan wa mimma razaqnahu yunfikun. Ni mujahadah dia. Tetapi kata harta yang ada pada kita jangan kita guna untuk kita je. Itu yang Nabi ajar kamu, kalau mampu untuk cekodok, bagilah makan orang cekodok. Kalau mampu kamu, apa yang kamu mampu pada ketika itu sebagai tuntutan, sebagai tuntutan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebab ini tanda mukmin. Masalahnya dia tanda mukmin. Sifat orang mukmin, dalam ayat surah Al-Mu'minun pun disebut tentang infak ini. Sebab itu orang pepatah, orang Melayu ada cakap tak? Kalau memberi nanti merasa, kan? Ni siapa yang memberi nanti dia akan merasa. Rasa apa? Rasa balik pemberian. Kita dapat rasa balik pemberian. Ni orang Melayu. Sebenarnya dalam hadis dah ada, dalam Quran dah ada. Itu yang Nabi kata, perkara yang sama. Macam yang ayat yang baca mula-mula. Sebab ini proses. Ilmu dah ada. Ilmu, maka ditegah akan hubudun. Apa amalannya? Lalu dia duduk dalam ciri orang mukmin. Itu yang kata allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang ghaib, beriman dengan Allah, yaumul akhirah, malaikat, barzakh. Dia orang yang beriman kan? Wa yuqimuna as-salah, mereka dirikan sembahyang. Hada wa mimma razaqnahum yunfikun. Belajar, tu yang Nabi kata belajar. Mampu untuk bihun, apa salah? Apa salah? Dan tak salah pun. Tak? Bagi makan, belajar. Tak boleh bagi golongan yang banyak, memberi pada golongan yang sedikit. Tak mampu untuk bagi 50 orang, masak bagi jiran. Ya tak? Nodi, jiran terdekat. Siapa? Tunjuklah siapa, bagi tahu. Oh, nampak Nodi salah. Din baru pindah sebelah dia tak nampak. Waduh, mu mari kenali gana malam ni. Tak boleh kita untuk satu kampung. Tak apa. Sebab Islam ini tak memberatkan. Al-Islamu yusra. Islam itu mudah. Islam tak memberatkan kita. Kita tak mampu untuk wa mimma razaqnahum yunfikun,
untuk pada timbangan yang banyak. Ketika itu kita mula dengan sukatan yang sedikit. Ini kadar mampu aku. Sebab apa? Kena ingat, kenapa aku wa mimma razaqnahum yunfikun? Aku nak menyatakan keimanan aku kepada Allah, menyatakan keimanan. Sebab dia termasuk dalam salah satu awsaful mukminin, sifat orang mukmin. Nampak tak? Abi nak sebut tentang cantiknya perjalanan ini. Cantik ya. Orang yang beriman dengan yang gaib, kemudian dirikan semayang, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Malam ni Abi banyak cerita tentang wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa cantik dia? Cantik wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita menafkahkan akan harta kita mengikut sukatan kemampuan kita. Baik. Macam Mufi katakan dia masak, dia bagi kat nasuh sebelah. Maka jadi amalan. Bedul bagi kat orang atas. Contoh, dia mampu untuk di atas, dia tak mampu untuk di bawah. Sebagai contoh. Maka pemberian ini apabila si penerima ini datang, ini masuk. Siapa yang memberi dia akan rasa kalau ikut hadis, rasa apa? Macam mana kita bagi, kita akan dapat rasa pemberian terbalik. Rasa dia tadi. Ini dah kupas pepatah peribahasa Melayu pula ni tadi. Rasa ni tadi yang akan kita dapat balik apa? Rasa kasih. Orang ni bagi, orang ni terima, nanti orang ni akan bagi balik. Tak? Maka lahir rasa kasih. Baik. Kalau dalam satu tempat itu kayanya rasa kasih, semua orang berkasih sayang, ketika itu berkat tak tempat tu? Bila tempat tu berkat, hidup kita berkat tak? Rezeki kita berkat tak? Keluarga kita berkat tak? Istilah berkat macam ni. Berkat Allah sihatkan tubuh badan kita. Bukan tak sakit-sakit, tapi sakit ini tidak sampai kepada mudarat. Ini yang Abi kata, hikmahnya cukup besar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kena rajin memberi, itu kena rajin. Bukan suruh bagi banyak. Tiap-tiap mana saya mampu tiap minggu nak bagi kambing. Siapa suruh? Siapa suruh bagi kambing? Cukuplah buat sekodok. Sekodok kosong boleh. Tak ada ikan bilis pun tak apa. Jadi sekodok manis. Apa salah? Baik. Hebat syariat ni. Kalau kita pandang balik, aturannya cukup hebat. Rupa ini jalan orang-orang terdahulu yang menjadikan keberkatan dalam hidup. Bila hidup berkat, seronok hidup. Tenang. Baik. Kemudian pula maka sabar olehmu seperti orang yang bukan kat situ. Sabda Nabi SAW, ma'ata ahadun ata'a khairan wa usa'a minas sabr. Tiada diberi akan seseorang akan pemberian yang terlebih kebajikan dan terlebih luas daripada sabar. Lagi dia sabar, lagi banyak anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, lagi luas rahmat Allah yang dia dapat. Lagi dia sabar, dapat. Sabar ni kalau ikut kelebihan sabar banyak sangatlah.
Jadi sebab itu Abi tak ajar melihat kelebihan. Abi ajar supaya sabar ini melihat kepada siapa yang memerintah. Kalau melihat kepada kelebihan, nanti kalau tak dapat lebih, tak nak sah. Tapi melihat kepada yang memerintah, sabar ini. Tapi kata puncanya tahqiq. Bila kita ada keyakinan di situ, tak Mirul, berkat tak berkat hidup Mirul? Apa jenama Mirul? Haya. Tak, Abi melihat perkara ni bukan sekarang. Mirul, Abi lihat daripada dia bujang, lalu dia kahwin dengan Ada, macam mana kehidupan dia, dan sekarang macam mana, dan apa yang dia dah buat. Sebab itu Abi bagi contoh macam tu. Macam tu Abi lihat yang lain. Nodi, daripada mula dia bujang, dia berkahwin dengan Syida, macam mana dia naik, macam mana hidup dia sekarang, kenapa, macam mana, apa yang dia dah buat, apa yang dia dah ikut. Sebab janji Allah pasti benar apabila kita mengikut akan segala kehendak Allah. Sebab itu Abi cakap benda ni. Kenapa Abi bagi contoh ini, bagi contoh ni? Sebab Abi melihat perkara itu. Kan korang kan macam Mirul, Awal, Aswad, Oci, Fikri, daripada umur kecil. Oci dengan Abi umur berapa tahun kecil? 8 tahun. Sekarang umur berapa tahun? 36. Engkau bilang lah. Engkau bilang pula dah macam orang Singapura pula. 28 tahun. Tak? 28 tahun, betul tak? Dia dengan Nabi dah 28 tahun. Jadi dalam masa tu, begitu juga Fikri, dia juga Awal. Jadi proses ini, perjalanan hidup kita ni mesti ada dalam pandangan kita. Apa yang telah terjadi, apa yang kita lalui, maka kat sini kita jadikan dia satu ilmu. Maka perjalanan hidup inilah yang menjadi satu tarbiyah terus daripada Allah, menjadikan kita lebih tahqiq. Makin yakin Allahu, makin yakin. Yang ni yang kita kena tengok. Itu yang Nabi selalu bawa benda ni, bawa dalam kehidupan. Sebab kehidupan kita tak boleh lari daripada 3 ilmu ni tadi. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tak boleh lari. Bila kita larikan kehidupan kita daripada 3 ilmu yang asas, maka kita telah bersalah-salahan dalam perjalanan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Macam masalah akuan diri yang Nabi selalu kata, jangan dakwa diri aku tu kan. Itu pada akidah. Faham tak? Pada akidah. Bukan langsung tak boleh sebut aku. Kita langsung kata, sebut aku tak boleh akuan. Tu salah. Kalau tak boleh sebut aku, nak lafaz macam mana? Sahaja aku semayang, takkan sahaja engkau semayang. Kan? Pada syaraknya ni perjalanannya, siapa buat ni? Akulah yang buat. Tetapi pada akidah kita berpegang. Jika tidak ada dalam kehendak Allah, aku tak boleh pada syariat dia macam tu perkataannya. Mirul kan,
Siapa pasang mozaik ni Mirul? Akulah yang pasang. Kau ni macam tak tahu. Ada rotik ni yang boleh pasang mozaik. Aku je. Ketika tu perkataan tu, dia tengok bunyi apa. Kalau ada bunyi sombong, ketika tu jagalah. Bukan tak boleh cakap aku boleh. Cuma pada akidahnya. Akidahnya kita. Itu sebab tu bila kita lari sikit jadi Jabariyah. Bila kita pegang banyak sangat jadi Qadariyah. Tabiat sesuatu memberi bekas. Jadi kita tak boleh nak semua serah dengan Allah. Ini yang kata pegangan akidah. Itu yang dia cakap. Selalu melihat. Sebab itu ulama tasawuf, benda ni bukan ilmu tinggi pun. Bukan ilmu wali-wali tak. Selalu yang cakap, ini ilmu wali-wali, ilmu tinggi. Tak ada. Ini asas akidah sebenarnya. Ada? Asas. Kita rasa aku alim. Kalau nak cakap aku tahu, tak salah. Siapa tahu buat ni? Saya tahu. Tak salah. Bukan cakap saya tahu, tu salah. Cuma dalam akidah ini, ilmu ini sebab kepintaran aku. Langsung aku mengaku aku pandai. Nampak tak? Dan dia terlupa yang mana ilmu itu daripada anugerah akidah. Itu yang Habib cakap. Kalau harta yang ada kat kita, kita berpegang aku punya hakikatnya, itu jadi kedekut tu. Orang lain nak pakai tak boleh, orang lain nak rasa tak boleh. Tapi kalau orang tanya, kereta ni kereta siapa? Kereta akulah. Takkan kereta ni kereta siapa? Kereta Allah. Kalau otak dia. Itu yang kadang itu salah jalan. Itu jalan salah. Maknanya pengakuan pendakwaan ini kita kena menolak keakuan dan melihat yang ni anugerah daripada Allah. Hakikatnya bukan kita punya. Sebab apa bukan kita punya? Asal dulu tak ada. Sekarang Allah sampai masa benda ni kan tak ada. Itu sebenarnya. Pada ketika itu, kenapa kita tak boleh ada pengakuan pendakwaan aku di dalam harta? Sebab supaya kita ni tadi boleh wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa kena tolak? Aku alim, aku pandai, aku bagus, aku apa? Supaya boleh wa ibadur rahman, hamba Allah. Dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang marah, tawaduk. Bila dia rasa itu aku, ini semua aku, semua usaha aku, ketika itu dia mula macam Fir'aun. Langsung dia berkata dia Tuhan. Macam Qarun. Itu yang kata buang tu tadi. Bukan cakap tak boleh. Siapa punya ni? Dah susah nak cakap. Kalau cakap kan pengakuan. Ya, janganlah teruk tak faham ilmu. Akidahnya jangan berpegang. Macam yang Habib cakap pasal opik kan, dia berubat orang. Siapa yang ubat dia? Yang ubat orang tu opik yang ubat. Pada perkataan tak salah, cuma pada akidahnya, pada pegangan hatinya, itu yang kata menjadi syirik tu. Pada akidah hati tu, kalau aku tak ubat, ya, katakan maknanya
daripada dia. Itu tak boleh. Walahan anugerah itu daripada ini yang nak kena faham betul lah. Ya. Baik, kemudian dah ma'ata tu, dan ada pun syukur. Mana besok? Ada pun syukur. Lama ni 9-10 sejam lah. Ni Aswad dengan kaki dah semut-semut dah. Well, kalau semut-semut cakap orang putih pun, semut-semut ni okey lah. Very smooth kata. Kalau Melayu kata dah rasa semut-semut ni dah kebas-kebas kan. Kalau orang putih kata semut-semut dah rasa semut-semut kan. Very smooth kata. Baguslah. Jadi bila ni kita makin, apa yang Nabi nak bawa kat semua orang, iaitu apabila pegangan kita bersih. Bila pegangan kita bersih, apa yang kita buat jadi bersih. Bila apa yang kita buat jadi bersih, dapatnya juga bersih. Itu je. Pegang bersih, lalu kita buat benda tu jadi bersih. Dan setiap yang kita buat tu tentulah ada natijah, betul tak? Jadi natijah yang kita dapat juga dah natijah bersih, selesai. Itu je lah. Baik, wallahu alam. Tengok hari cepat. Ni dah hari Khamis, malam Khamis. Dah sekejap. Dah masuk seminggu balik. Ni dah itulah. Jadi syukur dengan Allah dalam semua perkara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهتكنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان.